Okey. Itu juga kita panggil tuntutan yang melampau. Yang keempat, mengandungi bahan-bahan yang diharamkan. Ini yang paling biasa sekali. Terlalu banyak produk yang dirampas kerana mengandungi bahan-bahan yang tidak dibenarkan. Dan yang kelima, iklan yang mengelirukan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa gambar. Okey, ini ialah satu kelihatan akhbar dalam itu di mana produk-produk kesihatan dirampas kerana mengandungi bahan yang tidak dibenarkan, iaitu sildenafil. Sama juga di sini, mengandungi bahan-bahan yang tidak dibenarkan, iaitu produk kosmetik tetapi mengandungi hidrokinon. Ini yang paling biasa sekali lah. Apa gunanya masuk hidrokinon? Mungkin usahawan produk kecantikan tahu. Kenapa perlu masuk hidrokinon? Supaya cepat putih. Jadi biasanya krim-krim pemutih ataupun krim-krim pencerah, dia masukkan hidrokinon. Kerana hidrokinon memang ada kesan boleh mencerahkan kulit, memutihkan kulit. Tapi dari segi perundangan, hidrokinon tidak dibenarkan dalam produk pencerah. Gunakan bahan-bahan lain, tapi bukan hidrokinon. Ini juga sama, produk makanan tetapi mengandungi bahan yang tidak dibenarkan. Ini sama juga. Ini diimport daripada China. Dan ini ialah beberapa contoh iklan yang terdapat dalam surat khabar, di mana dia menggunakan testimoni. Okay. Ini tidak dibenarkan. Kita tak boleh panggil orang, dia pun cerita dulu saya sakit macam ni, pakai ubat ni baik. Itu kita panggil menggunakan testimoni. Tak dibenarkan sebenarnya dalam iklan. Menggunakan gambar dia boleh, tapi testimoni tak dibenarkan. Ini lagi contoh iklan-iklan yang kalau tengok situ dia ada logo GMP semua. Ini semua, ini ialah produk makanan sebenarnya, sarang burung. Okay. Ini semua adalah iklan-iklan yang terdapat dalam surat khabar. Okay. Ini lagi satu fenomena terbaru, iaitu syarikat-syarikat klaim ataupun apa dipanggil, tuntut bahawa mereka bukan sahaja ada GMP tetapi ada IMP. Dipanggil Amalan Penghilangan Islam. Dan ini saya bagi tahu di sini, ini bukan di bawah biro. Biro tidak mengeluarkan persijilan IMP. Biro cuma mengeluarkan persijilan GMP sahaja. IMP bukan di bawah Kementerian Kesihatan. Saya tak tahu, mungkin di bawah Jahid ke Jakim ke, sebab biro tidak ada ahli-ahli syariah. Jadi kita tidak begitu arif dalam syariah Islam. Jadi kita tidak mengeluarkan persijilan IMP. Kita hanya GMP saja. Saya tak tahu dia dapat daripada jabatan mana. Tapi selepas saya buat research, tak ada satu badan kerajaan pun yang mengeluarkan persijilan IMP. Saya tak tahu, mungkin Jabatan Negeri Kelantan ada, tapi di peringkat kementerian tidak ada jabatan. JAKIM pun tidak mengeluarkan IMP. JAKIM cuma mengeluarkan persijilan halal. Tetapi ada syarikat yang mengatakan dia ada IMP, ada logo warna-warni jadi sekali. Tapi yang saya nak bagi tahu di sini ialah dia bukan persijilan daripada BPFK. Okey, ada apa soalan? Dan yang akhir sekali ialah projek MBOS dan RTC. Okey, Kementerian Kesihatan telah dipilih untuk menyertai suatu projek yang kita panggil sebagai Rural Transformation Program ataupun projek pelaksanaan National Blue Ocean Strategy, di mana dalam projek ini hampir sama konsepnya dengan projek anak angkat, di mana biro telah dilatih, diminta untuk mengambil beberapa syarikat, beberapa usahawan yang belum lagi ada GMP, yang belum lagi ada MAL number untuk diberi bimbingan sebagai anak angkat. Okey. Jadi bermula pada tahun 2012 kita bermula dengan di Perak, di mana kita telah dipilih ataupun diberi kepercayaan untuk menjadi bapa angkat
kepada usahawan-usahawan yang berminat untuk mendapatkan GMP dan mendapatkan pendaftaran produk. Okey. Dan beberapa inisiatif, ini semua adalah inisiatif dia, dan melalui projek ini, projek RTC, Biro Pengawalan Farmakologi Kebangsaan telah bekerjasama dengan pihak penguatkuasa negeri Kelantan untuk membantu kita mengenal pasti usahawan-usahawan yang berpotensi untuk dimajukan, berpotensi untuk dibimbing bagi mendapatkan GMP dan dibimbing bagi mendapatkan supaya produk-produk mereka boleh didaftarkan. Okey. Dan sehingga kini beberapa syarikat telah kita ambil menjadi apa yang kita panggil sebagai anak angkat kita lah, untuk kita beri bimbingan, memberi panduan kepada mereka. Dan pada minggu hadapan 3, 4 dan 5 hari bulan, kita akan membuka kaunter anak angkat kita di pusat RTC Kota Baru di Tunjung. Okey. Dan pegawai-pegawai kita akan ada di sana. Jadi jika terdapat usahawan-usahawan produk kecantikan dan produk kesihatan yang berminat untuk menjadi anak angkat, berminat untuk mendapatkan bimbingan dari segi nasihat apa-apa sajalah, bolehlah menghubungi kita ataupun berkunjung ke pusat tu nanti, berjumpa dengan pegawai-pegawai kita, ataupun terus menelefon kita. Nombornya 7883 5400. Okey. Boleh bercakap dengan saya ataupun kita ada satu pegawai yang bertanggungjawab menguruskan ini, iaitu Encik Harry. Okey. 7883 5400. Itu ialah nombor telefon biro. Jadi jika terdapat usahawan-usahawan yang ingin mendapatkan bimbingan, bolehlah menyertai projek ini. Kita tak panggil projek anak angkat lah, itu zaman dulu kita panggil projek. Sekarang diberi rebranding program RTC, tapi konsepnya macam projek anak angkat lah. Okey. Dan jika tuan-tuan ingin mendapatkan maklum yang lebih banyak, boleh melayari laman web biro www.bpfk.gov.my. Okey. Dan ini ialah gambaran website kita. Jika tuan-tuan masuk, ada nampak gambar macam tu, betul lah tu. Itu ialah website resmi kita. Okey, jadi saya ada lagi 5 minit. Jadi saya telah habis dengan ni. Saya buka 5 minit lagi untuk apa-apa pertanyaan sebelum saya berhenti. Ada apa-apa soalan lagi? Sebab kita tak ada sesi soal jawab. Jadi saya berhenti 5 minit lebih awal. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, bolehlah dikemukakan. Tak ada ya? Semua dah faham? Ya, silakan puan. Waalaikumsalam. Merujuk kepada apa tu puan? Ya. Ya. Jadi saya menjadikan sebagai pengusaha yang tidak berdaftar. Belum berdaftar lagi. Tak. Okay. Tapi produk ni saya ada a few produk yang saya dah, I have my own customer dah lama, since tradisi lah. Jadi saya pernah approach Encik Kadariah daripada biro, yang saya tanya dia macam mana saya nak expand business ni. Saya buat aromaterapi oil, and then sabun, spa, dan jamu. Jadi saya tanya dia ni 12 tahun lepas. Oh, lamanya. Masa tu saya muda lagi lah. So dia kata, beritahu saya, dia kata puan kena ada kilang, puan tak boleh buat industri dekat rumah. So I said, saya masa tu saya bekerja dengan iMedicare, so saya tahulah pasal GMP ni. Jadi saya kata kalau macam tu bisnes saya takkan berkembang lah, because saya kena ada factory dulu. Jadi sampai sekarang sehingga saya berjumpa dengan kaki tangan Biotech ni, Kelantan Biotech. So saya berterima kasih lah, because dia bagi pendedahan macam mana saya nak expandkan saya punya produk. So saya rasa, bagi saya lah, GMP tu lebih kepada orang yang dah establish, yang dah ada factory.
Dan kalau saya ni macam mana saya nak berada dalam pasaran, itulah soalan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bila kita sebut kilang, tuan-tuan jangan membayangkan kilang macam Ain Medicare. Saiz sesuatu kilang itu ditentukan oleh aktiviti pengeluaran dia. Kalau kita mengeluarkan produk, sebagai contoh, kita mengeluarkan satu jenis produk saja, lotion saja, kita tak perlu kilang yang besar. Jadi GMP tidak mengambil kira saiz kilang. Jadi kita tak boleh katakan GMP untuk orang yang dah established. Sebelum dia jadi established, dia pun tak established. Dia bermula dengan kecil-kecilan. Dia mula dengan kilang yang kecil dahulu. Sama juga Ain Medicare. Kalau tuan-tuan ingat, Ain Medicare pun dulu kilang dia kecil saja di Kuala Lumpur, sebelum mereka berpindah kepada kilang yang besar. Jadi kita mesti bermula dengan kecil dahulu. Kalau kita boleh bermula dengan besar, lagi bagus, alhamdulillah. Tapi kalau pengusaha-pengusaha kecil, kalau pada masa ini masih tak mampu nak buat kilang sendiri, sebab itulah kita memperkenalkan konsep yang kita panggil contract manufacturing. Hantar dulu kepada kilang yang lain yang dah ada GMP. Kelantan Biotech Corp sebagai contoh. Sebagai permulaan, kalau pada masa ini bilangan modal yang ada tidak mencukupi untuk mendirikan kilang sendiri, hantar dulu secara kontrak kepada kilang-kilang lain. Dan daripada situ kita mula mengumpul modal untuk menjalankan kilang sendiri. Kita boleh mendaftar produk-produk yang walaupun syarikat itu tak ada GMP, tetapi dia menghantar produk dia untuk dikilang oleh kilang yang dah ada GMP. Itu kita panggil penghilang kontrak. Boleh juga. Okay. Tetapi yang pentingnya ialah penghilangan itu mestilah dijalankan oleh kilang yang ada GMP. Sama ada kilang dia sendiri ataupun kilang kontrak. Kalau masih tak mampu untuk buat kilang, hantar dulu kepada kontrak. Masih boleh. Tetapi yang saya nak bagi tahu di sini ialah jangan terkeliru dengan perkataan kilang mesti besar. Kilang mesti kena ada ribu-ribu. Dia tak mengambil kira saiz kilang. Banyak kilang-kilang yang kecil pun boleh dapat GMP. Asalkan dia memenuhi segala syarat-syarat yang kita tetapkan. Dan kalau dari segi bantuan keuangan, pihak Biotech Corp telah menjemput pegawai-pegawai daripada SME Bank dan juga Bank Rakyat sebelah petang ini. Dan tuan-tuan boleh bertanya dia, apakah bentuk bantuan yang boleh ditawarkan oleh pihak-pihak keuangan? Jikalau itu yang menjadikan halangan untuk tuan-tuan berkembang bagi mendapatkan status GMP. Sila dapatkan nasihat daripada Bank Rakyat dan SME Bank. Ya, soalan seterusnya. Saya harap saya menjawab soalan puan tadi. Ya. Cik Wan, ya. Keseimbangan daripada soalan puan tadi. Katalah saya ada produk, saya difahamkan tadi, satunya kita kena daftar produk, dan satu lagi kita sepatutnya kita kilang tu kena daftar lah, GMP, right? Jadi untuk pengusaha baru, a new product, backyard punya production, macam mana nak daftar? Perlukah benda tu, produk tersebut dibawa ke kilang dulu, and then perlu dihantar kepada biro untuk dapat lesen, dapat kelulusan, ataupun kita just hantar sampel dan dapat kelulusan barulah kita pergi kepada kilang. Okey. Kalau tuan-tuan dah ada produk, dah dijual selama ni, cuma masalahnya ialah belum berdaftar sebab tidak memenuhi keperluan GMP. Apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan boleh mendaftarkan dulu dengan menghilang secara kontrak. Maksudnya ialah lantik Kelantan Biotech Corp sebagai contoh, sebagai penghilang kontrak, dan daftarkan produk tu dengan pihak berkuasa Kuala Dadah. Dapatkan dulu nombor. Dan bila tuan-tuan dapatkan nombor, tuan-tuan dah boleh jual. Tetapi selagi tak ada penghilang yang bertaraf GMP menghilang produk tersebut tidak boleh didaftarkan. Okey, maksudnya ialah untuk mendapatkan pendaftaran, untuk mendaftar produk tu ada dua cara. Yang pertama, sama ada mendirikan kilang sendiri, ataupun yang kedua, kalau tak mampu, mengkontrakkan kepada penghilang yang dah ada GMP. Okay. Barulah kita boleh mendaftarkan produk tersebut dan produk itu boleh dijualkan di pasaran terbuka.
Jadi tuan-tuan ada dua pilihan di situ. Tak apa, kalau ada tuan-tuan yang masih belum faham, saya nasihatkan masuk program RTC. Nanti pegawai kita akan beri bimbingan bagaimana cara, kalau tak mampu nak buat kilang sendiri, macam mana caranya, di mana nak mendapatkan kontrak. Kelantan Biotech Corp salah satu sajalah. Ada beberapa lagi syarikat yang boleh mendatangkan kontrak. Mungkin Sirim juga boleh bantu, kerana Sirim pun dah ada kilang di Shah Alam yang telah mendapat pesanan GMP. Frim juga telah ada. Dan lagi satu ialah ada kilang TPM Biotech di Pahang. Mereka juga boleh membantu untuk mengilang produk-produk yang daripada syarikat-syarikat yang belum ada GMP. Jadi terdapat banyak pengilang-pengilang kontrak yang telah mendapat GMP dan mereka bersedia menerima kontrak daripada pengilang-pengilang kecil yang tidak ada kilang sendiri. Okay. Jadi sebagai contoh, usaha yang diambil oleh Kelantan Biotech adalah usaha yang bagus, di mana mereka akan membantu pengusaha-pengusaha yang masih belum ada kilang, boleh hantar pada mereka supaya produk itu boleh didaftarkan dan boleh dijual. Okey, ada lain soalan lagi sebelum saya berhenti? Saya dah lebih masa. Yes, last satu soalan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang saya ingin utarakan, adakah produk yang telah dinotifikasi sebagai produk di bawah Biro Farmasi boleh dipasarkan ke pasaran ekspor? Dan apakah elemen pentinglah untuk kita memasarkan produk kita ke luar negara? Terima kasih. Satu soalan jauh ke hadapan. Okey. Selepas produk itu didaftarkan dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan kilang yang mengilang produk itu telah mendapat GMP, maka produk tersebut boleh dipasarkan di luar negara. Jadi apa yang perlu tuan buat adalah melihat apakah keperluan negara tersebut. Katakan nak ekspor ke Indonesia. Apa keperluan negara Indonesia? Kalau nak ekspor ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, apa keperluan Arab Saudi? Okey, biasanya ada dua keperluan. Di mana-mana dunia pun, bila kita nak menjual produk kita ke negara mereka, yang pertama mereka akan pastikan produk tersebut telah berdaftar di negara asal. Jadi kalau produk itu dari Malaysia, produk itu mesti dahulu berdaftar di Malaysia. Dan yang kedua, kilang yang mengilang produk tersebut mestilah memenuhi GMP. Jadi untuk tujuan ekspor, tuan dah ada nombor pendaftaran NOT dia, dan yang kilang tu pun dah bertaraf GMP. Jadi apa yang tuan perlu buat adalah memohon satu sijil yang dikeluarkan oleh Biro untuk tujuan ekspor, terutama sekali ke Indonesia, ke Thailand, negara-negara yang dekat kita lah. Jadi Biro akan mengeluarkan apa-apa sahaja dokumen yang diperlukan oleh negara tersebut, dengan syarat produk itu telah berdaftar, dah ada NOT number, dan kilang itu telah ada GMP. Jadi apa-apa sahaja dokumen yang berkaitan yang diperlukan oleh negara luar, kita akan keluarkan. Okey, kalau saya rasa itu saja masa yang saya ada. Saya akan ada sampai tengah hari saya rasa. Jadi kalau ada sesiapa lagi ada soalan, boleh jumpa saya masa minum ke masa makan tengah hari juga. Tapi sebelah petang saya tak ada lah. Okey. Jadi sampai di sini saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan balik kepada pengacara majlis. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Osman di atas perkongsian ilmu tadi. Mohon maaf lah daripada kami ada gangguan teknikal tadi. Jadi bagi menghargai kesediaan Encik Wan, majlis menjemput yang berusaha Encik Zamakhsyari bin Muhammad, pengurus Kelantan Biotech Corp, untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Encik Wan Osman. Dipersilakan. Majlis menjemput. Okey, terima kasih. Dijemput Encik Wan Osman untuk sedikit jamuan persegaran yang disediakan. Terima kasih. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jelas kepada kita dah. Jadi molek tadi lah daripada Encik Wan tadi,
betapa pentingnya proses penghasilan produk ni. Kita kena jaga kebersihan, kesihatan, keselamatan dan kualiti yang tinggi untuk produksi makanan produk kesihatan kita lah. Jadi atas sebab menyedari kepentingan inilah Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd telah mengambil inisiatif membangunkan sebuah kilang berstatus GMP di Machang, Kelantan. Seperti yang dicadangkan oleh Encik Osman tadi, insya-Allah kami bersedia untuk membantu sahabat-sahabat usahawan sekalian dalam membangun dan mempromosikan lagi produk-produk hadirin sekalian. Untuk makluman lanjut, rakan-rakan sekalian, sahabat-sahabat usahawan sekalian boleh melawat pameran yang kita ada sediakan di luar. Kita juga ada pameran daripada Jahi, daripada Kesdek, daripada Nutrifera, daripada BPFK sendiri di luar. InsyaAllah boleh kita lawat ziarah pas ni. InsyaAllah. Baiklah, rasanya saya rasa sehingga di sini sahaja untuk saya bersama. Mohon ampun dan maaf dari saya jika terdapat sebarang khilaf dalam mengatur bicara dalam 1 jam ini. InsyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Tuan Pengerusi Tetap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Encik Muhammad Nasir Abdul Rahman dan juga Encik Wan Osman Wan Ismail dengan pembentangan yang telah dikemukakan sebentar tadi berkenaan dengan keperluan amalan penghilangan yang baik. Oleh yang demikian, kita mempersilakan semua sekali peserta-peserta hadirin tuan-tuan perempuan sekalian untuk menikmati minum pagi yang telah disediakan di luar sana. Jadi, pohon kerjasama sekali lagi untuk masuk kembali ke dalam Dewan tepat jam 11. 11 suku dah. 5 minit dah. 11.20 lah. Okey, 11.20 masuk kembali dalam Dewan. Sekian, terima kasih. Dipersilakan untuk menikmati minum pagi.